Dah start. Okay. Hai Syafa. Hai Zati. Okay, Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak ada satu live yang kali ni special punya dalam episod Mami's Journal 101. Okay, so saya Zati daripada Shepi. Hari ni kita ada tetamu istimewa kita. Rasa ramai kot kalau yang biasa dah selalu tengok kita punya live kan. Dia dah tahu dah. Okay, ni Syafa. Betul tak? Okay, so si Zati nak kena kenalkan jugalah okay, ni puan yang kat sebelah ni adalah Puan Syafawati Nur Hafiza. Beliau merupakan seorang Certified Lactation Counselor dan ibu kepada 3 orang cahaya mata. Betul tak Syafa? Betul Zati. Okay, so before kita nak start kita punya live, kita nak minta semua untuk sharekan kita punya live ni. And jangan lupa isikan form yang dekat kita punya caption dah tulis. Kalau siapa yang nak e-gift voucher daripada Shepi, bolehlah isi form tu. So nanti akan dapat hadiah e-gift. Macam tu. Okay? Okay, so memandangkan hari Jumaat ni kita akan ada sambut bulan Ramadan, iaitu bulan yang di mana kita sebenarnya sebagai umat muslimin dan muslimat kena diwajibkanlah untuk berpuasa. Jadi hari ni kita akan kongsikan sikit ilmu mengenai menjayakan penyusuan susu ibu di bulan Ramadan. So Puan Syafa akan bagi inilah sedikit tips daripada dia, daripada beliau kepada semua viewers kita lah dekat sini. Okay? So jangan lupa share sebab benda ni sangat bermanfaat. Okay? Okay. Seperti yang kita semua sedia maklum, sebenarnya bulan puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Okay, dan hukumnya adalah wajib. Jadi tapi bagi sesetengah golongan Islam ni mudah. Jadi dia ada bagi sedikit kelonggaran untuk kita dalam berpuasa. Jadi siapa golongan yang diberi kelonggaran ni atau dipanggil sebenarnya orang selalu sebut rukhsah puasa. Okay? So antara golongan yang diberikan rukhsah puasa ni adalah orang yang sakit, orang yang terlampau tua iaitu uzur lah, orang yang bermusafir, orang yang bekerja berat, orang yang mendapat mudarat kalau dia meneruskan puasa dan juga ibu hamil dan atau ibu yang menyusukan bayi. Okay. So Syafa, rukhsah ni kan maksud dia kelonggaran yang diberikan kepada beberapa golongan ni. Okay, termasuk macam golongan ibu untuk berbuka puasa di atas beberapa sebab. Jadi boleh tak Syafa jelaskan sikit keadaan yang membolehkan seseorang ibu tu untuk berbuka puasa? Okey, terima kasih Zati. Okey, Assalamualaikum semua dan selamat petang. Okey, berkaitan dengan tajuk kita hari ini, menjayakan penyusuan susu ibu di bulan Ramadan. Okey, sebelum saya nak menjawab soalan Zati tadi, saya nak menjawab ada satu soalan yang dikemukakan oleh Mamis lah. Okey, soalannya adalah batal tak puasa sekiranya seorang ibu itu menyusukan anaknya. Okey, sekiranya seorang ibu itu menyusukan anaknya, tak batal puasanya. Okey, puasanya sah seperti biasa, tetapi puasanya akan terbatal sekiranya ibu menyusu tu sambil menyusu dia makan, sambil menyusu dia minum. Tu batal lah. Ataupun ada condition-condition lain-lain yang membuatkan terbatalnya puasa seseorang ibu itu, yang tu Mamis boleh rujuk pada perkara-perkara yang membatalkan puasa lah, seperti memasukkan sesuatu dalam rongga, macam itulah, makan minum dan sebagainya. Okay, so untuk ibu-ibu yang menyusukan anaknya, puasanya tidak terbatal, puasanya sah lah selagi tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okay, alright, okay, so berbalik pada soalan yang Zati kemukakan tadi berkaitan dengan rukhsah ataupun yang kita panggil kelonggaran. Okay, macam yang Zati mention tadi, untuk disebabkan agama Islam ni adalah agama yang mudah. Okay, jadi sesuatu ibadah yang diberikan tu
taklah orang kata menyusahkan orang Islam. Okay, so sama juga dengan ibadah puasa. Okay, so ibadah puasa terdapat golongan yang macam Zati beritahu tadilah yang diberikan kelonggaran ataupun rukhsah, okay, yang membolehkan mereka untuk berbuka disebabkan sebab-sebab tertentu, termasuklah ibu-ibu yang menyusukan. Okay, so breastfeeding mummies ni ada diberikan rukhsah lah ataupun kelonggaran. Okay, so mengikut mazhab kita lah, kita mengikut pada Imam Syafi'i, terdapat dua kategori. Okay, kategori yang pertama, okay, rukhsah yang diberikan sekiranya ibu yang menyusu tadi dia risau akan keadaan diri ibu tu sendiri. Okay, maksudnya saya menyusukan anak, so saya risau keadaan diri saya. Okay, keadaan diri yang macam mana? Okay, sebenarnya kita sendiri tahu macam mana keadaan diri kita sendiri kan, kesihatan diri kita sendiri, sama ada kita mampu ataupun tak mampu untuk berpuasa. Contohnya kalau kita ada masalah kesihatan dan sebagainya. So that's why saya cakap kita sendiri tahu macam mana keadaan kesihatan ataupun diri sendirilah. Okay, rukhsah yang pertama ni yang disebabkan oleh kerisauan ibu menyusu tu sendiri terhadap kesihatan ataupun keadaan diri dia sendiri, di mana ia boleh membawa mudarat atau boleh menjejaskan kesihatan ibu menyusu tu sendiri. Okay, so untuk keadaan ini adalah lebih baik sekiranya ibu-ibu menyusu dapatkan nasihat daripada doktor lah ataupun doktor lah yang bertauliah kan, sebab mereka yang lebih tahu berkaitan dengan keadaan kesihatan ibu tu sendiri. Okay, so sebaiknya kalau ada masalah kesihatan, tolong rujuk kepada doktor, sekiranya dinasihatkan untuk tidak meneruskan berpuasa. So mamis janganlah paksa diri nak berpuasa disebabkan dah ada orang kata dah ada excuse sebab masalah kesihatan. So janganlah paksa. Alright, so macam mana kita nak tahu kita ni mampu ke ataupun tak mampu untuk meneruskan puasa untuk hari tersebut? Okay, let's say hari ni kita start puasa. Okay, daripada pagi lepas sahur mami dah start puasa, and then kena alert lah dengan keadaan diri sendiri. Mamis ada tak tanda-tanda dehidrasi? Okay, apa tanda-tanda dehidrasi yang mamis boleh alert? Okay, contoh kita rasa dahaga yang teramat sangat. Okay, and then ada sampai tahap yang ibu-ibu akan rasa pening, rasa nak pitam. Okay, and then sakit kepala yang berpanjangan. Maksudnya sakit kepala dia tu memang bukan on off dah, memang sentiasa sakit kepala sampai tak boleh nak bangun. Alright, and then itulah macam saya kata tadi, dahaga yang sangat berpanjangan, maksudnya tak berhentilah. Okay, dahaga yang teramat sangat, bukan dahaga macam biasa kita selalu rasa tu. Okay, and then rasa pitam ataupun pening yang boleh rasa kita macam tiba macam rasa gelap. Okay, ataupun rasa nak tumbang. Okay, and then lagi satu, sakit kepala yang berpanjangan, kita memang tak boleh bangun. Itu adalah tanda-tanda dehidrasi di mana sebenarnya ibu-ibu menyusu dah dibolehkan untuk berbuka atas keadaan kesihatan atau keadaan ibu tu sendiri. Okay, so tu dah ada tanda-tanda dehidrasi. Jangan paksa diri untuk teruskan berpuasa sebab memang akan memudaratkan kesihatan ibu sendiri. Sebab bila ibu-ibu dah tak sihat, macam mana nak teruskan penyusuan kan? So kena alert lah. Kalau dah ada tanda-tanda dehidrasi ni pada ibu, silalah berbuka. Jadi sekiranya ibu-ibu menyusu menggunakan rukhsah yang pertama ni disebabkan oleh kerisauan terhadap diri sendiri, di kemudian hari ibu-ibu hanya perlu qada puasa saja. Let's say kalau tinggal 3 hari, 5 hari disebabkan oleh rukhsah yang ni yang pertama. So nanti later mamis boleh ganti ataupun qada puasa berdasarkan jumlah hari yang ditinggalkan disebabkan rukhsah yang pertama ni tadi. Okay Zati, clear tak untuk rukhsah yang pertama ni? Clear. Clear, okay. And then, okay, kita ada yang rukhsah yang kedua. Okay, rukhsah yang kedua ni disebabkan kerisauan terhadap keadaan anak tu sendiri. Maksudnya kita sebagai ibu yang menyusu, kita tengok keadaan anak kita yang menyusu tu. Okay, so kita selalu kalau ibu yang menyusu ni kita akan tengok tanda ataupun sains-sains anak-anak yang cukup susu kan. So untuk waktu bulan puasa ni, kita nak tengok keadaan yang macam mana. Kita tengok tanda-tanda macam mana anak kita tu bila tak cukup susu. Maksudnya bila tak cukup susu tu macam mana? Okay, let's say selalu kita akan tengok dia punya diapers lah. Okay, diapers dia selalu dalam masa berapa jam ni, berapa kita dah selalu tukar.
Okay, so let's say hari tu diapers dia sangat, orang kata sangat berkurangan daripada biasa. Okay, even kita tukar diapers pun terlalu ringan ataupun dia tak kencing pun. Okay, so tu ada tanda yang pertama lah. And then second, mungkin anak tu akan nangis yang berpanjangan. Maksudnya dah susukan tak nak, dah tukar pampers tak nak. Maksudnya dia nangis tu disebabkan mungkin ada sebab-sebab yang dia memang tak selesa, tak risau, tak cukup susu dan sebagainya. Nangis yang berpanjangan lah, bukannya nangis yang biasa-biasa tu. Alright, so that's why saya selalu akan cakap kita kena alert lah macam mana condition anak kita tu. Okay, tanda yang seterusnya dia punya kencing ataupun dia punya najis. Warnanya di luar daripada kebiasaan lah. Maksudnya kencing tu selalu akan warna kejernihan kan, jernih-jernih ataupun kekuningan sedikit. Tapi mungkin hari tu warna kencing anak jadi lebih gelap daripada biasa. Macam kita juga, kalau kita cukup air, kita akan warna kencing kita akan warna jernih ataupun kekuningan sedikit. Tapi kalau kita tak cukup air, kita punya air kecil akan jadi warna gelap kan. Tu tanda tak cukup air lah. Okay, begitu juga pada anak kita, tanda tak cukup susu, dia punya kencing akan menjadi warna gelap. Ya, dia punya najis pun daripada warna kekuningan akan menjadi lebih gelap lah, warna gelap. Okay, najis. And then lagi satu, tanda yang amat ketara adalah bila mana berat anak menurun. Okay, itu adalah signal yang sangat jelas lah menandakan anak memang tak cukup susu. So, berdasarkan tanda-tanda tadi tu, ternyata anak-anak kita tak cukup susu. Jadi, tolonglah ambil rukhsah yang kedua. Bila mana kita risaukan keadaan anak kita. Sebab bila anak kita tak cukup susu disebabkan kita berpuasa, ini akan menyebabkan tadilah tanda-tanda tadi tu dan akan menjejaskan kesihatan anak kita lah. So itu adalah rukhsah yang kedua disebabkan kerisauan kita sebagai ibu menyusu terhadap anak yang kita susukan. Jadi di kemudian hari nanti apa yang kita perlu lakukan, sekiranya kita tinggalkan puasa untuk hari tersebut, katalah 1 hari, so kemudian nanti kita hanya perlu qada puasa, katalah 1 hari 3 hari, so kita akan qada puasa 1 hari 3 hari dan juga ibu perlu membayar fidyah disebabkan kita menggunakan rukhsah yang kedua tadi. So fidyah ni nanti tolonglah refer kepada pihak yang sepatutnya lah, pejabat agama ke, berapa kiraan bayaran fidyah yang dikenakan dan sebagainya. Okay, so Zati, rukhsah yang kita ada dua. Okay, pertama, kerisauan terhadap keadaan kesihatan ibu tu sendiri, dan yang kedua adalah kerisauan terhadap anak yang disusukan tadi. Okay? Okay, faham. Okay, kalau macam ibu yang dia ada dah ada bagi anak susu formula atau dia dah memang ada stok susu yang banyak, adakah golongan ibu yang macam ni dia boleh dibenarkan untuk buat rukhsah puasa juga? Okay, thank you Zati. Soalan yang sangat bagus. Okay, untuk ibu-ibu yang menyusukan anak tapi ada top up susu formula, okay, tu keadaan pertama. Okay, disebabkan ibu-ibu dah top up susu formula, so ibu-ibu menyusu ada pilihan. Okay, maksudnya anak tak bergantung sepenuhnya pada susu ibu. So ibu at any time boleh je bancu susu formula dan feed baby kan. So ibu-ibu tak terpakai kepada rukhsah tadi. Okay, maksudnya ibu kalau dalam keadaan rasa macam tak cukup susu dan sebagainya, banculah susu formula dan feed baby. Sebab ibu memang dah sedia asalnya keadaan situasi memang dah top up formula kepada baby yang menyusu tadi. Okay, ataupun sekiranya ibu memang ada stok susu perahan ataupun EBM yang banyak, boleh je terus feed baby menggunakan botol, menggunakan cup, menggunakan sudu, menggunakan skrin dan sebagainya mengikut cara yang bersesuaian disebabkan mamis ataupun ibu menyusu ada stok susu perahan untuk diberikan kepada anak walaupun bukan secara direct feeding. Maksudnya susu tu kita dah perah dan memang ada stok dalam peti air, dalam fridge. So hanya keluarkan stok tadi, suamkan ataupun boleh terus feed je baby dengan susu yang sejuk tu mengikut kesesuaian lah. Okay, maksudnya dah ada stok, so jangan risau, gunakan stok yang ada. Okay, maksudnya tak ada kerisauan tak cukup susu disebabkan memang dah ada stok susu tadi. So tak terpakai ya untuk mamis yang guna top up FM dan juga ada stok EBM yang banyak. Lagi satu keadaan adalah Zati, bila mana anak yang menyusu tadi umurnya telah lebih 1 tahun. Okay, sebab apa? Anak yang lebih 1 tahun ni,
fokus utamanya adalah pada pemakanannya Zati. Susu ibu dah jatuh pada nombor 2. So, lebihkan kepada pemakanan anak disebabkan susu ibu tadi telah hanya menjadi sampingan sahaja buat anak yang menyusukan tadi setelah umurnya lebih dari 1 tahun. Sebab saya ada baca juga soalan yang dikemukakan, anaknya dah umur 1 tahun 6 bulan lebih kurang macam tu. So dia rasa penat disebabkan menyusukan anak dan sebagainya. So ini adalah jawapan saya. Sebab anak tu telah berumur lebih daripada 1 tahun, fokus utamanya adalah pada pemakanan. Alright. So fokus pada pemakanan anak dan susu ibu tu hanyalah pada sampingannya sahaja. Okay. So make sure anak cukup makan dia. Cukup makan ni ikutlah waktu meal yang sebenar, ada dia punya snack in between dan sebagainya. And make sure juga anak minum cukup air. Alright. And then okay, berkaitan dengan puasa ni juga disebabkan kita sebagai umat Islam dan juga golongan ibu yang menyusu, kita diberikan rukhsah. Okay. Tetapi untuk ibu-ibu yang menyusu, cuba dahulu berpuasa. Okay. Cuba dahulu berpuasa. Sekiranya tidak mampu disebabkan 2 sebab tadi, sama ada disebabkan diri sendiri ataupun disebabkan oleh anak, ibu bolehlah ambil rukhsah sekiranya betul-betul rasa tak mampu lagi untuk teruskan ibadah puasa. Tapi jangan simply ambil rukhsah disebabkan kata, oh tadi Puan Syafa kata ada rukhsah disebabkan saya menyusu anak, saya takut nanti anak saya tak cukup berat, anak tak naik berat, nanti anak saya tak cukup susu, so saya tak payah puasa lah. Itu bukan rukhsah ya, itu pandai-pandai sendiri. Rukhsah ni maksudnya kita cuba dahulu. Kita berpuasa dahulu and then kita rasa kita tak mampu ataupun kita rasa anak kita tak boleh, and then baru kita berbuka disebabkan kita mengambil rukhsah yang diberikan tadi. Bukannya simply disebabkan diberikan rukhsah untuk ibu menyusu, tak perlu menyusu, jadi langsung tak berusaha ataupun mencuba untuk puasa dan simply mengambil rukhsah disebabkan diberikan kelonggaran. Sebaiknya ibu-ibu cuba dahulu untuk berpuasa. Okay, and then jika rasa tak mampu disebabkan 2 sebab tadi yang utama, sama ada diri sendiri ataupun disebabkan oleh anak, ibu-ibu bolehlah berbuka puasa. Itu yang saya selalu pesan ataupun selalu tekankan. Boleh ambil rukhsah tapi jangan ambil ringan. Jangan ambil ringan tu maksudnya sebab ada rukhsah tak payah puasa langsung. Itu tak betul lah. Rukhsah tu adalah kelonggaran yang diberikan. Tapi sebaiknya kita sebagai umat Islam kita berusaha dulu untuk berpuasa. And then kalau rasa tak mampu, barulah kita mengambil rukhsah yang diberikan tadi Zati. Okay, jadi faham apa yang Syafa jelaskan tadi. So Syafa sendiri ibu kepada 3 orang anak. So Syafa sendiri dah pernah lalui 3 kali, mungkin pernah lalui lah kan 3 kali macam berpuasa. 2 kali lah, at least 2 kali sebab anak yang ni kan baru lahir kan. So sepanjang Syafa menyusukan anak kan dan mengandung, ada tak cabaran yang Syafa sendiri pernah hadapi lah waktu macam ni? Okey Zati. Ya, sebenarnya setiap fasa, orang kata fasa tu adalah cabaran-cabaran yang tersendirilah. Maksudnya macam saya sendiri berumah tangga pada tahun 2014, okey. So pada tahun 2014 tu awal-awal Ramadan saya tak dapat berpuasa disebabkan keguguran. Masa tu 16 minggu kehamilan keguguran. So saya tak berpuasa lah pada bulan Ramadan tahun tersebut. And then tahun 2015 masa tu saya sarat hamil anak yang pertama lah, okey. Masa tu dah 32 minggu. Okey. And then tahun 2016 masa tu fasa awal kehamilan anak yang kedua. Tahun 2017 saya menyusukan anak saya yang kedua tadi, masa tu umur dia bawah dari 6 bulan. Dan tahun 2018 menyusukan dia juga, masa tu dah umur 1 tahun lebih. Tahun lepas 2019 saya susukan anak kedua juga, masa tu dah umur 2 tahun lebih. Dan tahun ni insyaAllah 2020 saya akan menyusukan anak saya yang ketiga, umurnya tak sampai 2 bulan lagi. Okay, so hari ni lah officially 44 hari saya habislah berpantang kalau ikutkan, alright. So sebenarnya setiap fasa tu sama ada kehamilan, awal kehamilan, masa sarat kehamilan, masa kita mengandung, masa kita menyusukan anak, masa kita tandem anak, memang orang kata cabaran dia berlainan.
Okay, that's why pentingnya orang kata kita amalkan tips-tips tertentu untuk membolehkan kita sebagai ibu menyusu supaya kekal bertenaga sepanjang hari untuk kita boleh berpuasa penuhlah di bulan Ramadan, penuh satu hari maksud saya. Sebab kadang-kadang ada setengah orang tak mampu nak puasa penuh di bulan Ramadan satu bulan tu sebab ada yang dah period ataupun ada yang mengambil rukhsah tadi. So that's why saya cakap adalah tips-tips tertentu yang kita boleh amalkan atau yang boleh kita lakukan untuk kita kekal bertenaga sepanjang bulan Ramadan. And macam cabaran tadi tu, banyaklah cabarannya, berbeza untuk ada untuk orang yang bekerja cabarannya lain. Untuk macam sekarang kita fasa PKP duduk rumah, cabarannya lain. Lepas tu macam dengan condition keadaan cuaca pun main peranan juga. And then kadang-kadang macam untuk ibu yang hamil ada fasa alahan, ada fasa tak lalu makan dan sebagainya. So, setiap orang kata fasa tu ada cabaran-cabaran tersendiri. So sangat penting untuk ibu-ibu yang hamil ataupun ibu-ibu yang menyusu untuk amalkan tips-tips tertentu untuk membolehkan kita kekal bertenaga untuk teruskan ibadah puasa sepanjang hari Zati. Okay, so macam Syafa sendiri kan, macam Syafa cakap kan, ada setiap orang ada fasa tersendiri, cabarannya tersendiri. So macam kalau daripada segi Syafa sendiri, ada tak tips yang Syafa boleh kongsikan dengan kita, tips untuk macam berpuasa daripada apa yang Syafa amalkan? Okay, tips-tips ni sebenarnya saya rangkumkan dari orang kata hasil pembacaan, hasil apa yang saya amalkan sendiri dan juga hasil daripada pertanyaan daripada ibu-ibu lah yang bertanya untuk tips-tips dari segi pemakanan, penjaga diri dan sebagainya. Okay, so kat sini saya ada sarankan 10 tips, okay, untuk ibu-ibu yang menyusu untuk berpuasa. Okay, so tips yang pertama, niat. Okay, niat kat sini maksudnya ibu-ibu yang menyusu ataupun ibu-ibu yang hamil betulkan balik niat kita untuk berpuasa. Okay, maksudnya niat kita berpuasa ni adalah sebagai untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk melengkapkan rukun Islam yang ketiga. Bukannya setengah orang macam puasa bolehlah nanti bila puasa nak jadi kurus lah, nak dah badan cantik lah, nak pakai baju raya saiz XXS lah dan sebagainya. So that's why saya kata niat yang utamanya, yang pentingnya adalah sebenarnya untuk melunaskan tanggungjawab kita sebagai umat Islam demi tanggungjawab untuk menyelesaikan ibadah ketiga dalam rukun Islam. First adalah niat. Betulkan balik niat ibu untuk berpuasa ya, bukan sebab nak kurus, bukan sebab nak cantik. Itu mungkin hanyalah sebagai sampingan yang kita dapat disebabkan kita berpuasa. Tapi itu bukan dijadikan niat utama ya, itu dah salah. Okay, first adalah niat. Okay, yang kedua, mindset. Okay, sebagai ibu-ibu yang menyusu, semua orang tahu mindset sangat penting. Okay, so apa yang selalu saya akan cakapkan adalah kena sentiasa positif. Okay, dalam apa sih juga situasi, mindset kena sentiasa positif. Sebab mindset ni adalah yang utamalah. Kalau kita kata positiflah dia insyaAllah. Tapi kalau kita sentiasa fikir negatif, fikir tak boleh, fikir tak mampu, bila itu yang kita cakap, signal akan sampai ke otak dan itulah apa yang kita akan rasakan. Kita memang takkan mampu, kita memang takkan boleh. Okay, so sekiranya kita fikir positif, kita rasa insyaAllah kita mampu berpuasa. Okay, so daripada percakapan kita, signal akan sampai ke otak dan insyaAllah kita juga sentiasa boleh and mampu untuk berpuasa. Okay, so lagi satu disebabkan kita ibu yang menyusu kan. So bila kita sentiasa cakap tak boleh puasa, susu sikit lah bila puasa. Bila kita fikir macam tu, itulah output dia sebenarnya. So that's why sangat penting mindset untuk jadi positif. Sentiasa tanamkan dalam fikiran puasa bukan punca susu kita drop. Puasa bukan punca kita tak boleh menyusu. Okay, sentiasa positif. Aku menyusu boleh puasa. Aku menyusu insyaAllah mampu berpuasa.
Okay, sentiasa fikir positif. Okay, macam saya cakap tadi, kita usaha dulu. Try dulu. Jangan terus negatif, tak boleh, maka tak bolehlah kita. Dan kita try dulu, kita try positif, kita cuba jadi positif, insya-Allah kita boleh. Okay, itu adalah yang kedua lah. First tadi niat, yang kedua adalah mindset. Okay, yang ketiga, doa. Semua orang tahu sebagai orang Islam, doa tu adalah senjata mukmin lah. Senjata kita sebagai umat Islam, orang Islam. Okay, so sentiasa berdoa, minta kepada Allah supaya urusan kita untuk berpuasa dipermudahkan, minta kita diberikan tenaga dan kekuatan supaya mampu untuk meneruskan ibadah puasa di samping menyusukan anak. Itulah sentiasa berdoa, minta pada Allah. Okay, so itu adalah tips yang ketiga. Yang pertama niat, yang kedua mindset, yang ketiga doa. Okay, yang keempat, untuk bulan puasa kita akan bersahur, betul? Okay, so untuk sahur kita praktikkan sunnah di mana kita melambat-lambatkan waktu sahur tadi. Okay, so tips yang keempat, melambat-lambatkan waktu sahur. Okay, yang kelima, okay, waktu berbuka. Sekali lagi kita ambil sunnah di mana kita mempercepatkan membuka puasa seawal-awal waktu. Itu adalah tips yang kelima, berbuka seawal-awal waktu. Okay, okay, tips keenam. Saya rasa tips keenam ni memang akan ramai sangat ibu-ibu memang nak tahu. Okay, nak amalkan, yang tak tahu, so boleh dengar baik-baik. Tips yang keenam berkaitan makanan ataupun pemakanan. Okey, berkaitan dengan pemakanan, sebenarnya bukan waktu berpuasa saja. Sebenarnya semua orang, bukannya ibu menyusu ataupun ibu hamil saja. Semua orang patut mengamalkan pemakanan yang sihat ataupun berkhasiat. Okey, so disebabkan ibu-ibu menyusu ni patutnya lebih menjagalah pemakanannya. Okey, so dari segi pemakanan, of course kena ambil pemakanan yang sihat dan juga pemakanan yang berkhasiat. Okey, so maksudnya di sini kita ikut saranan Kementerian Kesihatan Malaysia mengamalkan suku-suku separuh. Saya rasa semua orang pun tahu suku-suku separuh ni. Okey, suku karbohidrat, suku protein dan separuh lagi adalah sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, dari segi pengambilan karbohidrat. Okey, karbohidrat tadi ingat suku, bukannya separuh, bukannya kuarter, bukannya penuh pinggan. Okey, so karbohidrat ni selalu yang kita akan makan adalah nasi lah, makanan ruji orang Malaysia kan. So ingat pengambilan nasi ataupun karbohidrat yang lain, pengambilan hanyalah suku pinggan. Okey, tips untuk pengambilan karbohidrat, okey, ambil makanan yang glycemic index-nya rendah. Okey, makanan GI rendah. Mamis boleh Google nanti apa dia makanan-makanan GI rendah. Okey, contohnya roti wholemeal yang Mami suka makan tu, konon-konon nak diet tu kan, makan roti wholemeal. Tak pun makan oat, tak pun makan beras perang. Sebenarnya ni semua selalu orang kata oh makanan-makanan diet. Bukan makanan diet sebenarnya. Sebenarnya tu semua adalah makanan-makanan sihat. Kandungan glycemic index rendah. Okey, apa dia makanan glycemic index rendah ataupun GI rendah ni? Makanan GI rendah ni dia sangat baik disebabkan apa? Okey, disebabkan makanan-makanan ni dia akan meningkatkan glukos dalam darah kita dengan kadar yang sangat perlahan. Okey, and then dia juga berserat tinggi akan menyebabkan kita tahan kenyang lebih lama. Maksudnya kita tak akan cepat lapar. Maksudnya kita akan lamalah kita tahan kenyang tu. Okey, and then paras kolesterol kita juga dalam darah akan jadi lebih baik disebabkan itu. So risiko-risiko penyakit pun akan orang kata kuranglah berbanding kita mengambil pemakanan yang GI tinggi. Alright. So contoh-contoh penyakit yang kita boleh elakkan dengan mengambil pemakanan GI rendah. Sebagai contoh, kita boleh elakkan diabetes, kita boleh elakkan sakit jantung, kita boleh elakkan stroke dan lain-lain lah. Okay, so contoh makanan GI rendah macam saya cakap tadi lah, ada wholemeal, ada pasta, ada beras perang, ada oat dan macam-macam lagi. Apa dan macam-macam lagi tu? So Mamis boleh nanti Google, sangat banyak makanan yang GI rendah. Dan makanan GI rendah
sangat-sangat baik untuk kesihatan. Bukan sahaja untuk ibu-ibu menyusu, tapi juga untuk semua orang amnya. Sebabkan kita sebenarnya nak jaga kesihatan. That's why kita amalkan pemakanan yang sihat dan berkhasiat. Okay, so dari segi karbohidrat, ingat ya, kita ambil makanan GI yang rendah. Makanan GI rendah ni tak sebenarnya dari segi karbohidrat saja, protein pun ada, sayur-sayuran, buah-buahan pun ada. So sebenarnya ada list-list makanan yang GI rendah. So mamis boleh google nanti dan boleh try amalkan makanan-makanan GI rendah ni. Sangat bagus untuk kesihatan dan juga elok untuk semua orang. Bukan sahaja untuk ibu yang menyusu. Bukan sahaja untuk fasa berpuasa ya, tapi at any time. Bila-bila pun boleh diamalkan dan sangat baik untuk kesihatan. Alright. So dari segi protein, jangan skip ambil protein and make sure pengambilan protein yang secukupnya. Protein ni banyak. Tak kisah kita suka makan daging ke, suka makan telur ke, suka makan ikan ke, suka makan kekacang ke. Just make sure pengambilan protein tadi cukup. So pengambilan protein tadi adalah suku pinggan juga. So make sure cukuplah pengambilan protein tadi. Kalau kita tak makan daging, makan ayam. Tak makan ayam, makan ikan. Tak makan jenis veggie, boleh ambil kekacang, telur dan sebagainya. Depends kita makan apalah. Tapi make sure pengambilan protein tadi cukup. Alright. And buah-buahan, sayur-sayuran, separuh pinggan. Tak boleh tak nak. Ada orang kata saya tak makan sayur. Okay, tak makan sayur, makan buah. Okay. Tak makan buah. Ada ke orang tak makan buah? Selalu tak dengar orang tak makan sayur lah kan. Okay, kalau tak makan sayur, carilah sayur. Mungkin ada 1-2 sayur yang kita suka makan. So ambil sayur. Kalau rasa tak boleh nak sayur, ambil buah. Kalau rasa tak boleh makan buah dalam orang kata banyak-banyak makan buah, mungkin boleh buat jus buah. Tapi jus buah ni kalau boleh elakkanlah letak gula. Biar jus buah tu rasa buah yang sebenar sahaja. Alright. And then okay. Kita dah makan, katalah tadi kita dah ambil kita punya dinner kan, kita dah berbuka puasa. Kita selalu akan ada snack in between kan. Okay, snack ni janganlah makan jajan, janganlah makan keropok-keropok, okay, dan sebagainya. Kita tukar. Okay, snack ni kita ambil snack sihat. Apa itu snack sihat? Snack sihat ni senang je. Sama ada kita makan buah-buahan segar, buah-buahan kering ke, ataupun kita macam bulan puasa banyak kurma kan, makanlah kurma, makanlah kismis, makanlah kekacang. Kekacang kita ada badam, kita ada pistachio, macam-macam lah. So ambil orang kata snack-snack yang sihat. Alright. Elakkan pengambilan snack-snack yang tak sihat lah, macam jajan-jajan tu tadi. Okay. Sekali-sekala orang kata tipulah kalau langsung tak makan kan. So sekali-sekala tu boleh, tapi orang kata janganlah jadikan rutin, hari-hari mesti nak makan, hari-hari mesti nak makan. So sebaiknya kita ambil snack sihat. Okay, snack sihat banyak kan. So bulan puasa banyak kurma, makanlah kurma, kismis, banyak lagi lah buah-buahan segar, buah-buahan kering dan sebagainya. And then disebabkan bulan puasa, kita memang orang kata bulan puasa je sinonim dengan buah kurma. So kita boleh gandakan pengambilan buah kurma. Contoh, kalau sebelum ni bulan-bulan yang tak puasa, biasa kita ada stok kurma, kita makan sebiji. So bulan puasa maybe kita boleh gandakan, kita ambil 3 biji, kita ambil 5 biji, terpulanglah atas orang kata penerimaan mami sendiri ataupun penerimaan kita sendirilah. Kalau rasa tak boleh nak makan banyak, tak payahlah paksa diri. Oh, Puan Syafa kata wajib kena makan kurma 5 biji, 7 biji. Dah sampai termuntah-muntah makan kurma. Janganlah macam tu. Ikut atas penerimaan badan masing-masing. Setengah orang tak boleh nak makan kurma sebiji buah macam tu. Okay, mungkin optionnya boleh buat apa? Boleh, sekarang kita ada macam-macam kan. Susu kurma lah, susu pisang kurma lah. So macam-macam. Nak beli susu kurma boleh, nak beli susu pisang kurma boleh. Ataupun kalau rasa malas nak beli, rasa mahal, boleh buat sendiri susu kurma. Bukan susah. Beli dia fresh milk, okay, and then blend je dengan kurma. Kurma tu macam mana nak buat? Selalunya kurma tu kita rendam dulu sekejap dalam air, okay, and then baru kita carik-carikkan, kita blend lah sekali dengan susu fresh milk. Ataupun kalau rasa tak boleh nak makan kulit dia tu, buanglah kulit, ambil isi je, jenuh juga nak korek-korek isi je kan. Ataupun setengah orang kalau dia rajin, dia blend banyak-banyak kurma tu, dia jadikan puri. So bila dia nak minum, dia just bancuh je dengan susu. Ataupun lagi canggih sekarang kita ada pati kurma. Ambil lah pati kurma tu, bancuhlah dengan susu. Ataupun apa yang saya selalu makan lah,
Sebab kadang-kadang bila waktu sahur ni rasa macam nak makan nasi pun macam susah kan. Macam kadang tak ada selera nak makan. So kalau rasa ada option lain, salah satu resepi lah yang kita boleh cuba, susu oat kurma. Maksudnya kita guna oat, kita campurkan dengan susu, kita blendkan sekali dengan kurma. So oat tadi dah masuk bawah GI rendah. Okay, and then kita ada juga susu, kita ada juga kurma tadi. So pengamalan sekiranya tak rasa tak mampu nak makan nasi ke apa, kalau amalkan susu oat kurma pun insya-Allah mampu untuk bertahan puasa sepanjang hari. Tapi tu berbezalah atas orang kata ketahanan diri masing-masing. Ada setengah orang macam, Puan Syafa kata tahan makan susu oat kurma, ni tengah hari dah keruk-kerak lapar dahaga. Tu saya kata ketahanan badan kita berbeza. So kalau rasa mampu hanya bersahur dengan susu oat kurma, alhamdulillah teruskan puasa macam biasa. Tapi kalau rasa tak mampu, janganlah paksa, nanti salahkan Puan Syafa pula sebab Puan Syafa kata boleh bertahan. Kalau rasa setengah orang tak boleh hidup, orang kata dia mesti makan nasi juga untuk sahur. Kalau rasa kita memang kena makan nasi, makan nasi. Okay, make sure macam tadilah, bila makan nasi, suku-suku separuh, bukannya nasi tu timbun, tapi lauknya apa? Ikan goreng je dengan sambal belacan. Sambal belacan tu dah pedas. Lepas tu makan ikan goreng tu berminyak pula. Lepas tu nasinya setimbun. Lepas tu bila tengah hari dah rasa lapar. Sebab apa? Sebab cara pengambilan sahur tu tak betul. Sebab kita ingat makan nasi tu kenyang kan. Dia kenyang masa tu tau. Kita akan rasa macam tersandar macam ular dah. Kenyang. Kita kenyang masa tu. Okay, nasi tu banyak sebeban macam tu. Kita kenyang masa tu. Tapi tak menjamin kita mampu bertahan sehingga ke waktu berbuka puasa. Disebabkan tu pengambilan makanan yang betul sangat-sangat penting. Tu saya cakap tadi, suku-suku separuh. Dan tengok juga apa yang kita makan. Bukannya makan karbohidrat banyak-banyak tu kita kenyang sepanjang hari. Tak. Salah Tanggapan tu sangat salah. Okay, so tadi tips yang nombor 6 adalah berkaitan pemakanan. Okay, now tips yang nombor 7 berkaitan air. Okay, air yang secukupnya. Okay, saya banyak terima orang kata pertanyaan ataupun komen yang berkata, saya dah minum air banyak-banyak dah, tapi saya tetap dahaga juga. Tengah hari je dah dahaga sangat. Padahal tadi saya sahur, saya dah minum 1 liter air. Saya minum 2 liter air. Okay. Ibu-ibu semua, pengambilan air yang sebetulnya adalah pengambilan air yang secukupnya untuk sepanjang hari. Maksudnya, dalam satu hari kita ada 24 jam, kita perlu minum air yang secukupnya, okay, iaitu minimum 8 gelas air. Okay. So 8 gelas air ni saya cakap untuk pengambilan air yang secukupnya satu hari. Okay. Bukannya waktu sahur pulun minum 1 liter, 2 liter. Salah. Salah. Tu memang salah. Alright. So macam mana kita nak cukupkan pengambilan air yang secukupnya at least 8 gelas sehari. Okay. First kali, bangun tidur untuk bersahur. Bangun tidur je, terus minum 1 gelas air. Okay. 2 gelas yang kedua, lepas tadi kita bangun tidur, kita minum air segelas. And then kita sahur. Lepas sahur, kita minum lagi 1 gelas. Ni dah gelas yang kedua. Okay. And then kita nak berbuka puasa kan. So berbuka puasa, katalah kita ambil kurma dulu, and then kita minum air segelas lagi. Tu adalah gelas yang ketiga. Okay, and then kita makan nasi lah, kita makan lauk, kita makan pelita, kita makan kuih lah apa kan. Okay, dah kenyang, minum lagi air segelas. Ini adalah gelas yang keempat. Okay. Okay, lepas dia dah kenyang makan, kita buat apa? Kita solat maghrib dulu kan. Lepas solat maghrib, minum lagi air 1 gelas. So, tu adalah gelas yang ke-5. Okay. Okay, lepas maghrib, kita akan tunggu untuk solat isyak. Lepas solat isyak, kita minum lagi 1 gelas. Kita dah dapat gelas yang ke-6. Okay, lepas isyak, insya-Allah kita buat tarawih. Alhamdulillah, sembahyang tarawih kan. Lepas dah tarawih, dah siap witir, kita minum lagi 1 gelas air. Kita dah dapat gelas yang ke-7. Okay. And then sebelum tidur, kita minum lagi 1 gelas air. Itu adalah gelas yang ke-8. Alhamdulillah, kita dah dapat at least 8 gelas air untuk kita cukupkan pengambilan air yang secukupnya dalam satu hari, 24 jam.
Okay, so ingat pengambilan air yang secukupnya at least 8 gelas dalam masa 1 hari ataupun 24 jam. Bukannya pulun minum air banyak-banyak masa sahur, pulun minum air banyak-banyak sebelum tidur, pulun air minum banyak-banyak masa berbuka, salah. Tu memang salah. Kita bukannya cukup air, kita kembung air ada. Okay? Kan kembung air muntah pula satu hal. Alright? So ingat ya, pengambilan air yang secukupnya 8 gelas sehari minimum dalam masa 1 hari. Bukannya dalam satu sesi minum air berbanyak-banyak. So saya cakap, minum air secukupnya bukan sebanyak-banyaknya. Itu adalah kesalahan yang selalu dilakukan oleh ibu-ibu yang nak berpuasa sebab kita kata kita kena minum air banyak-banyak dalam satu masa. Itu adalah salah. Okay, make sure pengambilan air yang secukupnya dan bukannya sebanyak-banyaknya. Alright? Okay, itu adalah tips yang ke-7. Okay, untuk tips yang ke-8, pantang. Okay, ni bukan pantang sebab melahirkan, tapi pantang dari segi pemakanan. Okay, tadi kita dah cakap berkaitan dengan pemakanan sihat, pemakanan berkhasiat kan. So kita ada juga pantang dari segi pemakanan. Apa dia pantang dari segi pemakanan? Okay, pantang yang pertama, processed food. Apa dia processed food? Makanan yang telah diproses lah. Seperti sausage, seperti nugget, seperti burger. Unless kita buat sendiri, homemade. Tu tak ada masalah. Alright. Makanan kedua, fast food. Okay, kita ada McDonald's, KFC, Burger King dan sebagainya. Macam-macam lagi lah fast food yang kita ada. Okay, itu adalah makanan yang kedua. Yang ketiga, berkafein, makanan atau minuman yang berkafein. Kafein ni orang selalu cakap kopi je. Salah. Kafein ni bukan hanya kopi sahaja, tetapi juga coklat, juga teh. Alright, Nescafe. Itu semua juga berkafein. Jadi sila kontrol pengambilan kafein untuk berpuasa. Okay. Makanan-makanan seterusnya, makanan yang tinggi kandungan garam dan gula. Contoh, air gas, air berkarbonat, okay? Ataupun juga perasa-perasa dalam makanan. Contoh, suka sangat guna MSG lah, pasti sedap lah, whatever lah, okay? Kita punya perasa-perasa dalam makanan kan, garam, gula tu semua. Okay. And then lagi satu, makanan-makanan yang berminyak. Okay. Kenapa kita kena pantang makanan-makanan tadi tu? Makanan yang berproses, makanan segera, garam gula tinggi dan juga kafein serta makanan berminyak. 5 jenis makanan ni tadi. Okay, makanan-makanan ni tadi sebenarnya dia akan lebih mempercepatkan proses kehilangan air dari dalam badan kita. Okay, so dia akan lebih mempercepatkan kita jadi lebih cepat dehidrasi ataupun dehydration. Okay, makanan-makanan yang tadi dia akan lebih mempercepatkan proses tu. Alright, so disebabkan tu ada setengah orang macam itulah, dia akan kata saya dah minum air cukup dah ni apa semua, tapi kenapa saya rasa cepat lapar, cepat dahaga. Check balik, ada tak kita ambil pemakanan-pemakanan yang saya sebutkan tadi tu, processed food, fast food, kafein, garam gula tinggi dan juga makanan-makanan berminyak. Ada tak ambil? Kalau ada, mungkin itulah antara penyebabnya kita rasa lebih cepat dehydrated. Okay, bukan salah puasa, tapi salah dari segi pemakanan dan minuman yang kita ambil sepanjang hari. Bukan saja hanya waktu sahur, tapi juga selepas berbuka sehingga kita tidur. Alright, so semua atas diri kita sendiri untuk pilih dengan lebih bijak makanan-makanan yang kita nak ambil untuk membolehkan kita, especially ibu menyusu, supaya kekal bertenaga sepanjang hari untuk meneruskan ibadah puasa. So let's say tadi kan, makanan berminyak, optionnya banyak. Kita boleh steam, kita boleh rebus, kita boleh kukus, banyak lagi pilihan makanan yang lain. Sekali-sekala nak makan makanan bergoreng tak ada masalah, boleh. Tapi janganlah semua pun minyak. Ikan goreng, ayam goreng, sayur goreng, semua pun goreng berminyak. Okay? And then air, yelah orang kata mustahil lah langsung tak minum minuman yang berkafein kan. Mustahil langsung tak ambil coklat. Boleh, tapi kawal pengambilan kafein.
boleh ambil tapi kawal pengambilan kafe. Sama juga makan kata itu, processed food, fast food. Bukanlah kata, Puan Syafa kata tu pantang langsung tak boleh makan. Bukan. Kita kawal pemakanan yang pantang tadi ni. Maksudnya kita kawal lah, kalau maksudnya dulu kita selalu sangat suka makan McDonald. Tapi janganlah bulan puasa pun nak berbuka pun nak makan McDonald, sahur pun nak makan McDonald. Sebab apa? Sebab nak cepat. Nanti janganlah disebabkan pengambilan makanan-makanan ni kita pula yang rasa macam sebanyak kita tak mampu nak berpuasa sebab pengambilan pemakanan kita tadi tak betul. Okay, Zati, so far kita dah ada 8 tips ni. Okay tak? Okey je. Tips ni pun dia bukan untuk orang yang menyusu je, betul tak? Dia pun untuk orang yang tak menyusu ni pun macam perlukan jugalah. Betul. Sebab tu macam Syafa cakap tadi, sebenarnya bab pemakanan ni bukan hanya untuk ibu penyusu tapi sebenarnya untuk semua orang. Sebab dari segi pemakanan ni semua orang perlu mengamalkan pemakanan sihat, pemakanan yang berkhasiat sebab kita semua nak berpuasa kan. So of course bab pemakanan ni memang orang kata sangat penting lah sebab ia memang akan orang kata membuatkan kita memastikan sama ada kita akan terus kekal bertenaga untuk sepanjang hari ataupun tidak. Okey Zati, Syafa teruskan untuk lagi 2 tips yang terakhir. Okey, untuk ibu yang menyusu, of course akan ada orang kata kerisauan, kebimbangan untuk penghasilan susu. Okey, tips yang ke-9 untuk penghasilan susu. Okey, untuk ibu yang menyusu tak boleh lari daripada konsep utama penyusuan, demand versus supply. Okay, so more demand, more supply. Less demand, less supply. So walaupun kita berpuasa, itu bukan alasan untuk ibu kurangkan sesi penyusuan ataupun kurangkan sesi perahan. Salah ya. Puasa bukan alasan untuk kita kurangkan penyusuan ataupun puasa bukannya halangan untuk ibu menyusu. Alright. So disebabkan kita akan terus juga follow dengan demand versus supply untuk ibu-ibu yang anak di depan mata musim PKP ni memang anak depan mata kan. So direct feed je macam biasa. Okay. Kerap kalah menyusu macam biasa. Alright. And then untuk ibu yang bekerja ataupun ibu yang exclusive pumping mothers, ibu yang memang memerah sepanjang masa. Okay. Teruskan sesi memerah seperti biasa untuk setiap 2 ataupun 3 jam. Jangan kata sebab puasa bolehlah skip satu sesi ataupun lambat-lambatkan sikit. Tak boleh ya. Kekalkan seperti biasa. Puasa bukan halangan. Alright. So direct feed anak seperti biasa jika anak di depan mata dan jaga jadual perahan setiap 2 ataupun 3 jam sekiranya anak berjauhan disebabkan bekerja ataupun disebabkan anak terkandas di kampung disebabkan PKP ni ataupun disebabkan memang exclusive pumping mothers, teruskan penyusuan seperti biasa. Macam saya cakap tadi, breastfeeding mothers tak ada orang kata bukannya puasa ni halangan untuk kita. Okay, puasa bukan halangan, puasa bukan punca dan sebagainya. Okay, so teruskan penyusuan seperti biasa. Okay, sebenarnya kan kadang-kadang jangan orang kata, jangan terkejut tau. Bila waktu musim puasa ni, waktu bulan puasa ni kadang-kadang bila memerah, kadang-kadang susu tu lagi banyak daripada bulan yang kita tak puasa. Sebab apa? Mungkin sebab kita amalkan pemakanan yang betul tadilah. Okay, kualiti susu pun jadi lebih baik. Alright, so itu saya kata kadang-kadang ataupun depends lah atas mak tu sendiri, bukannya semua orang. Okay, tak terpakai untuk semua orang. Mungkin ada yang susunya jadi lebih banyak, mungkin ada susunya kualitinya jadi lebih baik. Okay, mungkin. Jangan tuduh saya pula nanti kemudian kata, Puan Syafa kata susu jadi lebih banyak tapi susu saya jadi sikit je, tak apa, sama je. Okay, depends. So that's why kalau kita betul-betul amalkan pemakanan yang sihat, pemakanan yang orang kata berkhasiat tadi, insya-Allah sebenarnya puasa ni bukan halangan untuk ibu-ibu menyusu. Dan tips yang terakhir, okay, nikmatilah Ramadan ni. Macam kita semua tahu, Ramadan ni hanya datang sekali je setahun. Macam sekarang ni musim PKP, kebanyakan kita tak bekerja. Kalau ada yang bekerja pun di kalangan frontliners, okay. So kita ambillah kesempatan ni untuk kita tingkatkan kualiti ibadah kita, banyakkan bersedekah, banyakkan berzikir, tadarus Al-Quran, and then janganlah tinggal tarawih,
Okay, macam sekarang ni PKP kan duduk rumah je kan, most of us lah, kebanyakan kita je banyak duduk rumah ataupun work from home. Okay, so kita banyak habiskan masa di rumah. Okay, so manfaatkan masa yang kita ada tu untuk pertingkatkan kualiti ibadah kita lah. Okay, mungkin sebelum ni bila kita bulan puasa kita bekerja, so kita akan pergi kerja dah rushing balik nak masak apa semua, so kita punya masa tu agak terhad. Okay, kalau kita nak baca Quran ke, nak buat amalan-amalan lain tu orang kata waktu malam je. Kadang malam pun dah penat, tak terbuat pun. So waktu sekarang ni orang kata adalah juga orang kata manfaatnya bila kita PKP ni, kita lebih banyak habiskan masa di rumah. So kita lebih banyak masa untuk pertingkatkan kualiti ibadah kita. Mungkin kita lebih banyak masa untuk luangkan dengan keluarga. So kita boleh solat jemaah, tarawih kita boleh solat jemaah, solat fardu biasa pun boleh solat jemaah, sambil-sambil in between tunggu waktu solat pun kita boleh tadarus Al-Quran, sambil-sambil boleh zikir. Lepas tu macam sekarang ni nak bersedekah kan, kita tak boleh, sebab kita tak keluar rumah, tak jumpa orang, tak boleh bersedekah, so kita boleh sedekah online, ada banyak kan untuk sumbangan untuk frontliners nak buat dia punya PPE ke, untuk golongan-golongan susah, gelandangan dan sebagainya. Just make sure saluran untuk kita bersedekah tu adalah saluran yang betul lah. Alright. And then lagi satu, macam sekarang ni musim panas kan. So kalau boleh elakkanlah orang kata tersaja nak duduk luar berjemur waktu panas ke. Sekarang ni tak bekerja, so tak adalah salah untuk kita sahaja nak duduk luar waktu panas kan. So kalau macam kau kata petang-petang tu kadang nak ambil, orang kata nak ambil angin luar lah, tapi disebabkan panas, kalau boleh elakkanlah outdoor activities tu. Elakkan kita daripada terdedah kepada cuaca yang sangat panas sekarang ni. Alright. So kalau macam sekiranya seseorang tu memang ada orang kata rutin senaman lah, siang dia selalu buat senaman, gym ke apa yang agak berat lah. So waktu puasa ni kalau boleh kita cuba tukarkan rutin bersenaman yang berat tu pada waktu malam. Okay. So kadang bila waktu siang ni kita dah berpuasa, kita buat rutin berat ni, kita lagi banyak habiskan tenaga kan. So kita ni berpuasa, kalau boleh kita orang kata nak save lah juga tenaga kita tu, sebab kita nak kekalkan tenaga sepanjang hari kan. So tipsnya boleh senaman ringan tak ada masalah, tapi kalau senaman-senaman berat, gym ke whatever tu, kalau boleh kita tukarkan rutin tu pada waktu malam. Bukannya untuk kita terus mengelak langsung tak senaman, bukan. Kita boleh ubah rutin tu mungkin daripada siang pada waktu malam, ataupun terpulang lah ikut kesesuaian. Kalau senaman ringan tak ada masalah, kalau rasa kita mampu untuk senaman ringan di siang hari, teruskan. Tapi kalau rasa tak mampu, tak pernah buat, tak payah gata-gata bulan puasa baru nak try exercise pula. Alright. And then lagi satu, rehat lah. Rehat yang secukupnya. Kalau kita ada waktu peluang, kau rasa kita dah selesaikan urusan sebenarnya, kita cuba ambil masa untuk berehat. Berehat tu bukannya untuk suruh kita tidur berlama-lama waktu siang, waktu puasa tu. Bukan. Orang kata rehat tu sekadar cukup untuk kita recharge balik tenaga kita. Kadang-kadang kita power nap 5 minit, 10 minit, 15 minit pun dah cukup dah untuk kita recharge balik tenaga kita. So bila kita bangun tu kita boleh laksanakan tugas-tugas kita yang lain. Bukannya tidur sepanjang hari. Tidur sepanjang hari tu bukannya recharge tenaga, tapi buat badan kita lagi lemah, lesu, lagilah tak mampu kita nak puasa. Cukup Zati 10 tadi tips yang Syafah dah bagi and sharekan pada semua. So maybe kita boleh orang kata revise balik apa 10 tips kita tadi. First tadi niat, yang kedua mindset, yang ketiga doa, yang keempat waktu sahur, yang kelima berbuka, yang keenam pemakanan berhasiat, yang ketujuh adalah pengambilan air yang secukupnya, yang ke-8 pantang dari segi pemakanan, yang ke-9 penghasilan susu, dan yang ke-10 nikmati Ramadan. Alhamdulillah, selesai 10 tips yang Syafah dah sharekan tadi pada semua. Okay Zati. Okay, thank you so much Syafah untuk tips yang sangat banyak dan orang kata berinformasi lah. Okay, so sekarang Zati dah habis soalan, jadi kita nak tanya dekat viewers, siapa yang tengah tengok ni boleh tanya dekat Syafah soalan, Zati akan baca. Okay, so Syafah dah ready tak? Okay, insyaAllah ready. Okay, Zati baca. Ni ramai ni kan. Okay, ada orang cakap Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Okay. Daripada Puan Safwana Amin. Boleh
Adakah kalau saya marmot atau marmot? Mamet. Kan? Marmot, okay. Dan susu tu bagi dekat anak, bagi pakai sudu. Boleh ke? Bila waktu siang je. Lepas berbuka baru breastfeeding balik. Okey. Okey, Puan Safwanah sebenarnya adalah lebih baik sekiranya, lebih baik dan lebih mudah sebenarnya sekiranya ibu tu menyusukan terus je. Maksudnya direct feed tu lebih mudah kan. Tapi sekiranya kalau mungkin Puan rasa agak penat ataupun rasa macam lebih mudah bagi EBM, boleh silakan untuk mamet dan beri bayi EBM terpulang, sama ada dengan menggunakan sudu, sama ada menggunakan cup, sama ada menggunakan syringe dan sebagainya. Tapi adalah sebenarnya lebih baik dan lebih mudah direct feed terus. Macam mana menyusukan terus ke payudara. Tapi mungkin ada sebab-sebab tertentu yang membuatkan Puan Safwanah rasa nak beri EBM. Boleh silakan bagi menerusi sudu ke cup ke syring ke and then lepas berbuka boleh je terus direct feed macam biasa. Mesti Zati perasan kan, kenapa pula nak kena bagi dalam sudu ke syring ke cup, kenapa tak bagi terus dalam botol? Sebenarnya Zati, pemberian EBM melalui sudu, syring ataupun cup, orang kata risiko untuk anak tu nipple confuse adalah lebih rendah, especially untuk bayi yang berumur 30 hari ke bawah. Okay, kadang-kadang sebab bila kita awal-awal dah introduce baby dengan botol ataupun nipple dengan tip tu, bayi akan rasa lebih mudah minum menggunakan tip. Dia akan jadi orang kata lazy tongue lah. Maksudnya dia dah rasa mudah menggunakan EBM, dia akan jadi malas untuk terus direct feed. So itulah adalah risiko lah untuk baby nipple confuse bila kita introduce dengan botol seawal bawah 30 hari. So that's why kita selalu galakkan kalau nak bagi EBM, kita guna sudu, syringe ataupun cup untuk ibu-ibu. Mungkin situasi Puan Safwanah tadi mungkin suri rumah lah, saya andaikan suri rumah dan most of the time mungkin direct feed sahaja. So mungkin disebabkan bulan puasa dia rasa lebih mudah untuk dia feed EBM, so boleh try guna sudu, cup ataupun syringe lah, ikut mana-mana yang mudah. Tapi make sure EBM tu betul-betul masuk lah, bukan banyak yang keluar daripada masuk dalam mulut anak. Alright? Okay Zati? Okay, sorry. Sorry. Tu tengok kenapa Zati mulut buka tapi suara tak dengar. Okay, sorry. Okay, daripada Puan Maizatul Sabira, dia tanya untuk ibu-ibu yang bekerja macam mana? Okey, Puan Maizatul, macam saya dah terangkan tadi, untuk ibu-ibu yang bekerja, teruskan sesi perahan di tempat kerja seperti biasa, setiap 2 ataupun 3 jam. Kalau sebelum ni perah 3 sesi perahan, waktu puasa pun sesi memerah adalah seperti biasa, 2 ataupun 3 kali sesi perahan. Macam saya cakap, puasa bukan halangan untuk kita teruskan sesi perahan ataupun sesi penyusuan. So bila kita bekerja, baby pun akan terus menyusu macam biasa kan. So itu adalah salah satu sebab juga kenapa kita harus teruskan sesi perahan seperti biasa. Sebab kita follow konsep demand versus supply. More demand, more supply. Sebab kalau kita skip satu sesi pumping, kita akan drag hours in between pumping session. So in between pumping session, katalah sebelum kita buat setiap 3 jam, bila kita skip satu sesi, dia akan drag jadi 6 jam. Bila kita drag 6 jam tu, kita akan orang kata menggalakkan FIL untuk bermaharaja lela dan later on boleh menyebabkan susu kita drop. So itu yang kita tak nak. Alright? So untuk ibu yang bekerja, teruskan sesi memerah seperti biasa. Tapi kalau rasa penat, sebelum ni maybe perah 20 minit, maybe boleh kurangkan kepada 15 minit. Kalau rasa sebelum ni 30 minit, kurangkan kepada 20 minit, 15 minit. Yang penting kena ada stimulation sewaktu bekerja, sama ada secara perahan tangan, mamet ataupun menggunakan mesin pump. Okey, untuk ibu bekerja, teruskan sesi memerah seperti biasa.
Okay, Syafa dengar tak Zati? Dengar Zati. Okay, so harap soalan tu jelas lah untuk Puan Mizatul tadi. Mizatul. Okay, Yes. so next question daripada Puan Wani May. Nak tanya kalau oat tu jenis yang okay, instant oat atau cooking oat? Thank you. Okay, oat ni terpulang lah atas penerimaan ataupun sebenarnya apa yang ada kat rumah lah. Janganlah macam susah-susah nak pergi cari juga oat kat luar apa semua. Ikut apa yang ada kat rumah. Kalau rasa itu yang ada, kalau kat rumah ada instant, gunalah instant. Kalau kat rumah ada roll oat, gunalah roll oat. Kalau kat rumah ada cooking oat, gunalah cooking oat. As long as kita orang kata jangan disebabkan puan Syafa kata kena makan oat, so kena pergi juga cari oat tu. Tak semestinya. Makanan GI rendah ada banyak. Oat tu hanyalah salah satu option. Oat yang jenis macam mana terpulang. Okay, maybe kalau Puan Wani tadi nak cari oat yang kualiti yang lebih baik, mungkin boleh buat pembacaan yang lebih. Sebab saya pun tak berapa arif kaitan dengan oat ni, mana satu yang okey, mana satu tak okey. Sebab saya memang makan je. Saya ni jenis pemakan. Apa-apa jenis makan pun saya makan je. Kalau yang jenis cooking oat, kenalah cooking. Kenalah, maksudnya kita kena masaklah oat tu dengan betul. Janganlah pula cooking oat, kita buat macam instant oat. So make sure orang kata cara pengendalian makanan pun betul. Yang instant kita boleh buat instant, jangan pula kita cook. Yang cooking pula jangan pula kita buat macam instant. So cara pengendalian makanan pun kena betul ikut jenis pemakanan dia. Macam tadi oat kan ada macam-macam jenis. So ikutlah pengendalian makanan yang betul tu. Yang mana jenis elok tak elok tu mungkin Puan boleh lebih banyakkan pembacaan untuk itulah, sebab saya pun tak berapa arif oat jenis mana yang lebih baik ataupun tidak. Sebab saya ni makan je jenis oat macam mana pun. Sebab saya memang jenis pemakan. Okay, saya tak memilih. Oat murah pun saya makan. Okay Zati. Okay, next question. Puan ni mengenai oat juga. Okay, famous oat ni. Betul. Okay, daripada Puan Jumi Wanihana, boleh tahu tak sukatan oat untuk sahur? Okay, sukatan Okay. Mungkin sebab saya sebut kau tadi oat, so diorang macam eager nak tahu oat tak pernah cuba oat. Okay, sebenarnya sukatan oat ni, kalau ibu-ibu suka jenis pekat, boleh banyakkan oat. Kalau rasa tak suka jenis pekat, suka sebab nak buat syarat je, letak sikit je. Tak ada sukatan khas ataupun spesifik mesti 2 sudu, 3 sudu, 4 sudu, tak ada. Sebenarnya resepi tu terpulang pada perempuan sendiri, sebab saya tak tahu puan jenis yang suka pekat ke, tak suka pekat ke, ataupun memang suka yang cair-cair light-light je. So dia punya sukatan terpulang atas puan sendiri. Kalau rasa nak pekat, boleh banyakkan sukatan dia. Kalau rasa suka light-light je, buat syarat. Letak oat tu hanya sekadar buat syarat sahaja. Puan-puan jangan silap ya, itu hanyalah orang kata oat tadi tu resepi susu kurma oat tu hanyalah cadangan, bukannya kewajipan ataupun kemestian. Tapi kalau nak try boleh juga sebab sebenarnya memang sedap. Tapi kalau perempuan jenis yang tak makan oat, tolong jangan paksa makan oat pula nanti muntah-muntah sebab apa? Sebab nak ikut Puan Syafa kata makan susu kurma oat tu sedap lah, boleh tahan sepanjang hari. Jangan itu hanyalah cadangan. Sebab tengok ramai pula yang tanya pasal oat, takut pula saya kan nanti semua salahkan saya sebab oat. Okay? So kalau perempuan bukan yang jenis makan oat, tak boleh terima oat tu, janganlah. Okay? Kau rasa macam saya sendiri oat tu daripada zaman sekolah lagi sebenarnya. Zaman saya matrik, kadang-kadang sebelum tidur, saya bancuh susu panas, saya makan dengan oat. Tu pun memang sedap gila. Memang saya suka. Saya ni pemakan. Tu saya kata, tu hanyalah cadangan. Tapi kalau perempuan bukan jenis yang makan oat, nak try nanti muntah ke apa, janganlah. Tambah pula dengan susu. Okay, ada orang tanya kalau saya jenis tak makan susu, oat tu macam mana? Okay, oat tu mungkin juga boleh, perempuan boleh try makan dengan buah-buahan ataupun mungkin boleh bancuh dengan susu coklat ataupun Milo. Ikutlah penerimaan badan masing-masing. Setiap orang berbeza kan. So jangan paksalah kalau jenis tak boleh minum susu, jangan paksa minum susu. Resepi tu kita boleh olah ikut orang kata sendiri punya preferences. Kalau suka makan oat tu, masak dan letak buah-buahan segar pun boleh. And then kita juga ada resepi overnight oat kan. Kita bancuh oat tu, kita letak dengan susu, letak dengan yogurt. Lepas tu kita letak dengan buah-buahan segar, kita biarkan semalaman and next day kita boleh guna, kita boleh makan untuk sahur pun boleh juga. Sebenarnya kalau perempuan Google
banyak je resepi berkaitan dengan oat ni. Tak semestinya susu kurma oat je. Overnight oat pun boleh. Tapi kalau tak makan oat, jangan paksa diri makan oat. Itu orang kata cadangan saja. Banyak lagi pilihan lain makanan GI rendah. Macam tadi roti wholemeal kan. So boleh try lah mana-mana. Ataupun kalau rasa nak makan nasi juga, mungkin try beras perang, terpulang. Sebenarnya itu hanyalah cadangan. Banyak lagi pilihan ataupun senarai makanan GI rendah. Nanti perempuan boleh Google je. Alright? Okay Zati? Okay. Daripada Puan Farhana juga, kalau buat overnight oat, okay tak? Makanan sejuk boleh ke menyebabkan penghasilan susu kita kurang? Ni lain sikit. Okay. Overnight oat pun boleh. Sebenarnya makanan sejuk ke, makanan panas ke, tak ada masalah. Okay. Itu adalah salah satu mitos dalam penyusuan susu ibu. Minum air sejuk, susu kurang. Minum ais, susu kurang. Tak ada kaitannya sebab kita minum ais, kita minum air sejuk. Once kita minum, masuk dalam badan, dia akan tukar jadi suhu badan. Bukannya ais tu bukannya kita makan dalam akan jadi ais sejuk-sejuk sampai dalam perut jadi sejuk. Tak, dia akan berubah menjadi suhu badan. So, minum air ais ataupun air sejuk tidak akan menjejaskan penghasilan susu. Tiada kaitan langsung. Puan hanya perlu ingat konsep dalam penyusuan adalah demand versus supply. Alright. So berkaitan dengan pemakanan ni mungkin setengah orang ada dia punya milk killer. Okay. Itu perempuan kena kenal pasti sendirilah. Okay. Setiap orang tak sama. Okay. Orang kata tak ada kajian khas yang mengatakan minum ais akan menyebabkan susu berkurang. Tak ada. Setiap orang berbeza. Kalau mungkin puan rasa puan minum ais menyebabkan susu berkurang, tapi itu bukan punca utama susu berkurang, cek balik demand versus supply tadi. Mungkin puan tak jaga sesi perahan, mungkin sesi penyusuan dengan anak kurang, maksudnya gap menyusu anak terlalu jauh. So again, sila cek balik konsep basic kita demand versus supply. Okay Zati? Okay, so move to the next question. Okay. Daripada Fartin Nazaria. Maaf nak tanya, memandangkan memang tak ada pengalaman sebelum ni terskip pumping, jadi susu macam ada drop sikit. Dan bila nak mula balik untuk bagi susu banyak balik, adakah kita perlu power pumping? Perlu berapa jam sekali? Okay. Puan Fatin, kalau rasa sebelum ni dah skip sesi perahan dan menyebabkan susu jadi drop, tu maknanya FIL dah attack. Okay, sebab gap antara sesi perahan terlalu jauh. Okay, so akan menyebabkan signal sampai ke otak, susu tu tak diperlukan, jadi production akan berkurang. Itu menyebabkan susu puan jadi drop tadi, Puan Fatin. Okay, untuk orang kata naikkan balik, orang kata dia punya supply, apa yang puan perlu buat is first things first, betulkan balik jadual perahan. Mungkin sebelum ni 6 jam sekali ataupun terskip 1-2 sesi, betulkan balik jadual perahan. Stick balik kepada jadual perahan setiap 2 ataupun 3 jam. Okay. Setiap 2-3 jam, nak tak nak, betulkan balik jadual perahan. Okay. And then kalau puan rasa ada keperluan untuk buat power pumping, boleh nak buat power pumping, buat sekali sehari, orang kata gantikanlah salah satu sesi perahan yang puan ada dalam satu hari dengan sesi power pumping. Tapi sekiranya sesi power pumping tu membuatkan puan rasa terbeban, sebab power pumping ni 1 jam, dia ada in between rehat sampai, so satu sesi dia 1 jam. So kalau rasa membebankan, tak perlu power pumping, tapi yang penting macam Syafa cakap tadi, betulkan balik jadual perahan. Power pumping boleh dilakukan sekiranya rasa tak membebankan, 1 sesi sehari. Gantikan 1 sesi perahan dengan 1 sesi power pumping, and sebaik-baiknya waktu malam lah, masa yang waktu hormon prolaktin kita tinggi, pukul 12 malam ke atas, boleh buat 1 sesi power pumping,
Itu kalau tak membebankan lah. Tapi kalau rasa membebankan, nanti nak direct feed baby apa semua, tak perlu. Perkara yang penting sekali kat sini adalah nak betulkan balik masalah susu, supply susu Dian Drop tadi adalah betulkan balik jadual pump ataupun jadual perahan. Power pumping tu optional sekiranya diperlukan. Tapi kalau rasa disebabkan power pumping rasa stres, rasa terbeban, tak perlu. Betulkan je jadual perahan. Tapi kalau rasa nak juga buat power pumping, boleh silakan gantikan satu sesi perahan dengan sesi power pumping 1 kali sehari. Tapi kalau nak buat power pumping, bukannya buat hari ni, esok terus nampak kesan ya. Dia kena konsisten at least 1 ke 2 minggu. Kena buat every day, satu sesi power pumping, buat dalam masa 1 hingga 2 minggu, insyaAllah akan nampak perubahan lah dari segi supply. Tapi dalam masa sama, kalau dah buat power pumping, tapi tak jaga jadual perahan pun, tak guna juga. Yang penting first memang kena jaga jadual perahan sebab memang konsep asas kita memang more demand, more supply. Alright? Okay? Okay, ada lagi soalan lain Zati? Ada, banyak. Dua. Okay. Okay. Daripada Puan Jumi Wanihana juga, anak 5 bulan direct breastfeed. Perlu buat power pumping juga ke? Okay. Soalan yang sama tadi poin yang sama. Okay. Selalu bawah 6 bulan kita punya hormon penyusuan adalah masih di paras yang tahap tinggi lagi. So disebabkan masih baru lagi 5 bulan and direct feed pun juga. So saya galakkan untuk puan Wani tadi sekiranya di rumah teruskan je direct feed seperti biasa, sekerap-kerapnya lah. Even waktu malam pun direct feed seperti biasa, sekerap-kerapnya. Di office boleh betulkan balik jadual perahan tadi yang dah terskip-skip tadi yang rasa susu drop tu. Kat rumah, concentrate untuk direct feed baby seperti biasa. Tak payahlah buat power pumping waktu malam sebab lebih baik dia fokus untuk direct feed baby sebab penyusuan waktu malam adalah sangat baik untuk menaikkan berat baby. Sebab apa? Penyusuan waktu malam ni kandungan lemak dalam kita punya susu adalah sangat tinggi disebabkan oleh kita punya paras hormon prolaktin adalah juga pada paras tinggi. Even kalau anak kita kerap menyusu waktu malam pun sebenarnya dia hanya bangun untuk menyusu je and then dia boleh tidur balik. Sebab apa? Sebab paras melatonin dekat dalam susu ibu juga sangat tinggi. Maksudnya dia akan membuatkan baby kita akan tidur, kualiti tidur dia adalah lebih baik disebabkan paras melatonin tadi. Alright, so jangan risau anak kerap bangun menyusu, tak ada masalah. Walaupun dia kerap bangun menyusu, dia hanya bangun untuk menyusu and dia akan dapat deep sleep balik macam biasa disebabkan paras melatonin tadi. Dan juga para orang kata tahap lemak, kandungan lemak dalam susu juga sangat baik dan juga sangat tinggi dan akan menyebabkan dia punya kenaikan berat juga sangat baik. So penyusuan susu ibu pada waktu malam jangan elakkan. Okay, teruskan seperti biasa. Tapi betulkan balik jadual perahan di office tadilah untuk Puan Wani tadi. Alright? Tak payah stres-stres nak bangun untuk power pumping lah since baby ada. So direct feed je macam biasa sekerap-kerapnya. Okay Zati, next question. Okay, next question daripada Puan Asma. Puan Asma, boleh ke makan ubat tambahan, boleh ke makan ubat tambah susu masa puasa nanti? Means makan sebelum sahur. Okay, Puan Asma, ubat tambah susu apa yang Puan maksudkan? Sebab kami semua tak ada ubat tambah susu. Alright? Milk booster ke yang dimasukkan? Sebab sebenarnya ubat tambah susu, tak ada ubat tambah susu. Alright? Kita tak ada suggest any ubat untuk tambah susu. So kalau boleh maybe Puan Asma boleh detailkan lagi Puan ubat tambah susu apa yang Puan maksudkan, sama ada milk booster ke ataupun yang Puan maksudkan sini domperidone, motilium dan sebagainya. Okay, kalau boleh Puan perincikan lagi, mungkin boleh komen di bawah nanti kalau Zati boleh scroll, kalau ada Puan Asma tu tulis detail ubat tambah susu apa yang dimaksudkan. Sebab saya tak nak jawab soalan ni selagi saya tak tahu apa ubat tambah susu yang dimaksudkan. Okay Zati, next question. Sekejap, Zati scroll balik, ada tak? So, Puan Asma dia belum reply lagi, maybe tak apa, mungkin kejap lagi lah.
Mungkin tengah fikir lagi. Tapi kat dalam ni Okay. ramailah cakap apa ni, apa yang Syafa dah sharekan tadi, dia orang tulis balik, dia tulis Yes. lah bangun pagi satu gelas macam tu. Lepas tu Bagus, setiap bagus. tips tu Alhamdulillah. tulis. Sebab senang kan dia orang share dalam komen. So macam siapa terskip ke boleh tengok balik. Okay, bagus, bagus. Terima kasih. Ramai tu yang buat ni. Alhamdulillah, baguslah semua orang sharing kan tips-tips tu. So kalau yang siapa terskip ke boleh baca balik. So far dah tak ada question. Maybe kita boleh tunggu yang Puan Asma tu tadi. Boleh, tak ada masalah. Okey, sebenarnya itulah saya nak ulas jugalah berkaitan dengan ubat tambah susu ni. Sebenarnya tak ada istilah ubat tambah susu dekat dalam dunia penyusuan ni sebenarnya. Okey, sebab menyusu kita berpegang pada konsep asas demand versus supply. More demand, more supply. Macam mana nak tambahkan susu? Nak tambahkan susu kerap-kerap menyusukan anak ataupun sama ada untuk ibu yang memerah kena jaga jadual perahan seperti biasa setiap 2 ataupun 3 jam. Tak ada orang kata shortcut untuk berjaya dalam penyusuan susu ibu ni. Kalau adalah ubat tambah susu tu rasanya semua orang ambil je. Makan je ubat, susu banyak. Makan je ubat, susu banyak. Tapi malangnya tak semudah itu. Allah dah bagi kita rezeki susu kan. So kita ni dah dapat rezeki tu, kita kena usahalah untuk orang kata dapatkan susu tu. Okay. Even dekat dalam dunia ni kalau kita nak dapatkan apa-apa pun orang kata rezeki tak akan datang bergolek kan. Kalau kita nak duit, kita kena usaha, betul tak? Usaha kita macam mana? Kita kena bekerja. So kita bekerja, kita dapat gaji, kita dapat duit. Sama juga macam tu. So kalau adalah ubat tambah susu, rasanya semua orang pun tak ada masalah nak menyusu dalam dunia ni. Semua orang makan je ubat boleh berjaya menyusu. Makan je ubat boleh berjaya menyusu. So jangan orang kata cepat sangat percaya dengan iklan-iklan ubat tambah susu. Ubat banyak susu. Makan je ni saya bukanlah orang kata nak kecam produk-produk Mi Booster, tak sebenarnya. Okey. Kadang-kadang iklan-iklan yang ditayangkannya yang diorang tayangkan ni terlalu orang kata exaggerate, okey, overclaim yang membuatkan kadang-kadang ibu-ibu menyusu yang ada masalah penyusuan ni diorang mudah percaya. Oh, kena makan MB ni lah baru nanti susu banyak mencurah-curah melimpah-limpah. That's why sangat penting untuk ibu-ibu menyusu ilmu penyusuan. Ilmu penyusuan sangat penting. Kalau ibu-ibu ada ilmu penyusuan, ibu-ibu takkan mudah percaya dengan iklan-iklan Milk Booster yang overclaim, yang exaggerate. Yes, betul. Tak salah untuk kita usaha. Tak ada masalah. Kalau puan-puan rasa nak usaha makan MB ni, MB tu, tak ada masalah. Silakan. Tapi ingat ya, makan itu dan ini bukanlah orang kata indikator yang utama untuk menjayakan penyusuan. Kadang-kadang orang selalu even dalam mana-mana posting lah, kalau tengok orang ni banyak susu ke, rasa macam orang tu post kata dia berjaya menyusukan. Soalan yang selalu ibu-ibu akan tanya is, makan apa ya susu banyak? Makan apa ya susu banyak? So please, betulkan balik mindset kita. Nak menyusukan ni bukannya sebab makan itu dan ini. Itu bukan indikator utama. Itu mungkin hanya sampingan sahaja. Tapi basic utamanya adalah demand versus supply. Makanlah bertong-tong pun MB, kalau tak jaga demand versus supply, takkan berjaya. Okay, so betulkan balik mindset ya. Penyusuan susu ibu berjaya bukan hanya sebab makan minum sahaja, makan itu, makan ini. So lain kali kalau rasa nak tanya macam mana seorang ibu tu berjaya menyusukan, tanya dia, apa tips yang puan amalkan yang membolehkan puan berjaya menyusukan anak. Bukannya tanya, puan makan apa ya susu banyak? Boleh saya tahu puan makan apa? Itu memang orang kata very cliche. Okay, selalu akan tanya makan apa, minum apa menyebabkan susu banyak. Salah. Itu tanggapan yang salah. Makan dan minum hanyalah sampingan. Tapi yang utama adalah demand versus supply dan juga mindset ibu tu sendiri. Okay, Zati? Ada tak Puan Asmah tadi jawab? Ada. Dia jawab yang ya betul ubat domperidone. Okay. Okay, ubat domperidone ni sebenarnya dia adalah ubat alahan ataupun ubat tahan muntah. Alright. Ubat ni bila kita gunakan dengan dos yang tertentu,
okay, dalam beberapa kali, dia punya side effect is akan meningkatkan pengeluaran susu. Tetapi pengambilan domperidon haruslah dengan prescription dan consultation daripada doktor yang bertauliah. Bukannya simply beli through counter, pergi farmasi mana, saya nak ubat tambah susu. And then farmasi pun bagi, nah makan banyak ni, banyak tu, banyak ni. Okay, saya nak beri amarannya, pengambilan domperidon tanpa consultation dan prescription dari doktor yang bertauliah boleh membawa kesan yang buruk. Sebab apa? Okay, pengambilan domperidon ni macam saya cakap tadi, dia sebenarnya ubat tahan muntah, okay, ubat alahan. Okay, so disebabkan bila kita ambil dengan dos tertentu, dia akan menyebabkan kita punya penghasilan susu meningkat. Okay, tapi sekiranya kita ambil tanpa consultation daripada doktor ataupun tanpa prescription daripada doktor, simply beli through counter, sekiranya kita menghadapi masalah kesihatan disebabkan pengambilan tu, tak ada siapa yang akan, orang kata, bertanggungjawab lah. Tu atas tanggungjawab masing-masing. Sebab untuk pengetahuan berdasarkan kajian-kajian yang dah dilakukan, domperidon ni tak sesuai untuk orang yang ada masalah jantung. Okay, so selalunya kalau nak orang kata nak ambil domperidon ni, doktor akan buat pemeriksaan kesihatan yang very thorough. Okay, maksudnya dia akan pastikan ubat ni tak akan bagi efek untuk orang yang ada masalah kesihatan tertentu. Okay, so let's say contohlah ibu ni memang ada masalah asma ke ataupun ada masalah kesihatan ke, jantung degut laju ke, and dia simply beli ubat tambah susu dekat through counter, and then suddenly tiba dia rasa dia ada macam tak boleh bernafas, sesak nafas. And then bila kita cek-cek balik, sebab apa? Sebab pengambilan ubat ni tanpa prescription doktor. So again saya nak warning, jangan beli ubat domperidon ni untuk tambahkan susu tanpa prescription ataupun tanpa consultation daripada doktor. Sangat bahaya. And yes, boleh bawa maut sekiranya puan ada masalah kesihatan lain yang boleh terganggu disebabkan pengambilan domperidon ni tadi. Even dekat overseas sebenarnya Zati, domperidon ni dah diharamkan penjualan through counter tau. Sebab tu kalau tengok kat online, diorang ada jual, orang kata black market lah. Sebab dekat through counter memang tak boleh beli. Diorang tak ada jual ubat domperidon ni. Kalau pergi farmasi tanya, memang tak ada. Diorang tak boleh jual. Diharamkan penjualan domperidon di overseas. Tapi di Malaysia, kita masih lagi ada penjualan through counter, even dekat farmasi pun memang mudah je. Kalau pergi farmasi tanya, cakap nak ubat tambah susu, nanti dia terus je bagi. Ubat tu ada macam-macam, ada motilium, ada macam-macam lah. Okay, so saya nak orang kata tegaskan sekali lagi, tak ada such thing as ubat tambah susu, ubat banyakkan susu. Jangan beli through counter tanpa consultation ataupun prescription daripada doktor. Sangat bahaya and boleh bawa maut. So jangan pandai-pandai simply suggest dekat kawan-kawan untuk ambil motilium, domperidon untuk banyakkan susu. Salah. Dan memang tak boleh. Sekiranya apa-apa terjadi kawan anda disebabkan pengambilan domperidon tu, siapa yang nak bertanggungjawab? Ini semua melibatkan nyawa, jangan main-main. Alright? So sekiranya puan rasa perlu untuk ambil domperidon, jumpa doktor, dapatkan prescription, biar dia consult dulu, dia check dulu, buat thorough check up dulu untuk pastikan puan tak ada masalah untuk consume. Puan dapat prescription, boleh makan as prescription. Tapi jangan simply beli, jangan simply suggest kepada sesiapa pun dan di mana pun. Tiada such thing as ubat tambah susu, mudah-mudah boleh tambahkan susu. Sama jugalah macam Ibu Musa tadi, makanlah domperidon tu setong pun, sekaten pun, sepapan pun, tapi kalau tak jaga demand versus supply, memang takkan ada susu. Alright? So ingat ya, no such thing as buat tambah susu. Jangan pandai-pandai simply suggest nak makan ke, nak suruh orang ambil ke untuk tambah susu. Tak ada jalan mudah, tak ada shortcut. Alright? So untuk puan asma tadi, saya tak tahu sama ada puan dapatkan ubat tu adalah dari prescription ataupun tidak. Sekiranya dengan prescription, sila teruskan mengikut prescription doktor.
Tapi sekiranya puan beli menerusi kaunter tanpa prescription ataupun consultation dari doktor, please stop pengambilan domperidon tanpa prescription dan consultation tersebut. Okay? Ya, saya sangat bertegas dalam hal ni sebab saya tak nak orang kata benda ni melibatkan nyawa ya, jangan main-main. Bukan, tak ada jalan mudah dalam penyusuan, kita kena usaha. Kalau semudah tu je boleh makan ubat tambah susu, semua orang dekat dalam dunia ni takkan ada masalah penyusuan. Alright? Sebab semudah tu je boleh makan susu banyak, makan susu banyak. Alright? So Puan Asmah, saya harap menjawab soalan tu tadi. Okay? Zati? Okay, so bagi siapa yang rasa information yang kita bagi ni berguna, boleh save, jangan risau. And even kalau after dah habis live ni, kita boleh tengok dekat Shopee punya video. Okay, and Syafa pun ada dekat dia punya timeline. So Syafa, ni dah end kita punya live. So thank you so much sebab sudi nak kongsi ilmu yang kita Zati rasa benda ni sangat important untuk ibu-ibu, especially yang baru lepas salin ke, yang first time mom kan. Benda ni sangat important sebab ada yang tak tahu pasal benda ni. So semoga information yang Syafa beri ni bermanfaat lah untuk semua orang. So before kita end ni, Kathy nak ucapkan selamat menyambut bulan puasa bagi seluruh umat muslimin dan muslimat semua, dan semoga Ramadan kali ini dapat mengubah kita, diri kita menjadi insan yang lebih baik. So daripada Syafa sendiri ada apa-apa ucapan? Okay, siapa pun nak ambil kesempatan ni nak ucapkan terima kasih kepada Shopee yang selalu orang kata bagi kerjasama yang baik untuk kita sentiasa collaborate untuk buat sesi live, untuk sharing ilmu dengan mamis dekat luar sana. And juga Syafa nak ucapkan selamat berpuasa, selamat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan yang akan datang ni. Semoga kita dapat memperbaiki kualiti ibadah kita walaupun dalam orang kata dalam waktu-waktu PKP dan musim wabak COVID-19 ni, semoga kita semua dapat memperbaiki kualiti ibadah dan menjadi umat Islam yang lebih baik dari yang sebelum-sebelum ni, dan kita semua sama-sama berdoa agar wabak COVID-19 ni akan orang kata terhapuslah supaya kita semua dapat hidup seperti sedia kala yang sebelum ni. Okay? Terima kasih semua yang mendengar live dan saya sharing session dari Syafa hari ini berkaitan tajuk menjadikan penyusuan susu ibu di bulan Ramadan. Kalau rasa bermanfaat, tolong share dengan kawan-kawan yang lain sebab sebenarnya tips ni bukan hanya untuk ibu-ibu yang menyusu tapi sebenarnya terpakai untuk semua umat Islam yang bakal menjalani ibadah puasa yang akan datang ni. Terima kasih semua. Thank you. Jumpa lagi next time kalau kita ada buat FB live lagi, mungkin dengan Syafa lagi. Okay? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.